Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Dr. Zainuddin bin Jamali, Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan Jabatan Perikanan Malaysia, Yang Berusaha Puan Yo Mi Yim, Pengarah Bahagian Aqua Jabatan Perikanan Malaysia, juga Timbalan SUB ITTP Encik Ram Singh, anak lelaki Hari Singh daripada MOA, Profesor Madya Dr. Anwar Ibrahim daripada UTM, ni advisor kepada ni lah Miftah ni. Yang berusaha Encik Zamri bin Rahim, pengurusi Miftah. Juga yang berusaha Encik Suhaidi bin Soeb, timbalan pengurusi Miftah. Pegawai-pegawai penyelidik perikanan, juga ketua cawangan akuakultur negeri dan yang ahli-ahli daripada persatuan pertubuhan antarabangsa Udang Kara Malaysia Miftah. Saya ucapkan selamat datang ke Kementerian Pertanian di Dewan inilah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, dialog antara Jabatan Perikanan Malaysia dan Pertubuhan Antarabangsa Udang Kara Malaysia Miftah pada hari ini dapat dijalankan dengan jayanya. Dengan rasa penuh syukur, Alhamdulillah, saya bagi pihak jabatan ingin menganukan kedatangan dan merakamkan ucapan terima kasih kepada pengurusi dan juga ahli-ahli Miftah yang dapat meluangkan masa untuk hadir bersama-sama pada hari ini dalam program Libat Urus dan dialog antara Jabatan Perikanan dan Pertubuhan Antarabangsa Udang Kara Malaysia Miftah. Kesempatan bersama ahli-ahli Miftah pada hari ini amat besar maknanya, terutama kepada pengusaha ternakan udang kara air tawar, bagi kita membincangkan hala tuju pembangunan ternakan dan perdagangan udang kara air tawar di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, industri aquakultur merupakan salah satu industri yang semakin berkembang dan berdaya saing di Malaysia. Pada tahun 2017, industri aquakultur telah menyumbang pengeluaran ikan sebanyak 427,000 tan metrik dengan nilai mencecah RM3 bilion. Daripada jumlah tersebut, akuakultur air tawar telah menyumbang pengeluaran ikan sebanyak 102,000 tan metrik bernilai 728 juta RM. Pembangunan pesat akuakultur telah menyebabkan pelbagai spesies ikan asing dari negara luar diperkenalkan untuk projek aquakultur, sama ada dibawa masuk sendiri oleh penternak secara sah atau tidak sah. Terdapat juga spesies ikan asing yang telah sedia ada di Malaysia dan telah dikenal pasti sebagai salah satu spesies utama aquakultur, seperti ikan tilapia merah, tilapia gift, keli Afrika, udang putih dan sebagainya. Pengenalan spesies ini telah menyumbang kepada perkembangan aquakultur dan sekaligus membantu meningkatkan pengeluaran aquakultur di negara kita. Sejak kebelakangan ini, ternakan udang kara air tawar atau red claw, nama saintifiknya Cerex quadricarinatus, telah mendapat perhatian di kalangan penternak
dan semakin pesat berkembang di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Ikut perangkaan perikanan, pengeluaran udang kara air tawar pada tahun 2017 adalah sebanyak 173 tan metrik bernilai 4.7 juta RM. Negeri Johor merupakan negeri pengeluar utama spesies ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, udang kara air tawar merupakan spesies asing yang berasal dari Australia, iaitu daripada Queensland dan utara Australia, dan juga Papua New Guinea. Spesies ini mula diternak pertama kali di Australia pada tahun 1985 dan mula berkembang ke negara-negara Asia Selatan termasuk China, Amerika, New Caledonia, Afrika, Israel, Eropah dan Eropah pada sekitar 1990-an. Menurut kajian, spesies Cerrat carinatus ini dibawa masuk ke selatan semenanjung Malaysia pada sekitar tahun 80-an. Sehingga kini, terdapat satu syarikat di Kluang Johor telah mencuburi penternakan udang kara air tawar ini secara komersial dan menghasilkan sebanyak 40 hingga 50 tan metrik setahun. Mengikut rekod, projek ini telah bermula pada tahun 1998. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di beberapa negara lain, udang kara telah menjadi satu spesies dalam aquaculture kerana spesies ini mempunyai kadar ketumbusan yang cepat, mudah bertoleransi dengan pelbagai keadaan persekitaran, teknologi pembenihan yang mudah serta boleh diternak dengan kadar tebaran yang tinggi. Udang kara air tawar ini juga mempunyai kitaran hidup yang ringkas dan boleh mencapai tahap kematangan dalam tempoh 6 hingga 9 bulan selepas menetas. Walau bagaimanapun, spesies ini juga berkemungkinan boleh bertindak sebagai vektor atau pembawa kepada pelbagai parasit dan penyakit yang mungkin akan memberi kesan dan menjangkiti spesies ikan dan udang asli dalam ekosistem semula jadi dan juga aquaculture secara khususnya. Memandangkan udang kara air tawar semakin mendapat tempat di kalangan peternak, kajian lebih terperinci perlu dibuat, terutama dari segi kajian berkaitan dengan aquaculture serta kesan terhadap keseimbangan biodiversity, habitat dan spesies ikan asli dalam ekosistem akuatik semula jadi di perairan umum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah Akta Perikanan 1985, peraturan perikanan, larangan import dan sebagainya bagi ikan, pindaan 2011 Seksyen 2(1), tiada sesiapa pun boleh mengimport, menjual, memelihara dan menyimpan jenis ikan hidup sebagaimana yang diperuntukkan dalam jadual kepada peraturan ini kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Perikanan. Di bawah peraturan ini, Cerrat distracta adalah tersenarai sebagai spesies yang dilarang untuk diimport, dijual, dipelihara dan disimpan. Manakala Cerrat carinatus tidak tersenarai dalam jadual tersebut. Walau bagaimanapun, langkah-langkah kawalan biosecurity dalam ternakan udang kara Cerrat carinatus ini perlu dilaksanakan bagi mengelakkan spesies ini terlepas ke perairan umum. Pengawalan dan langkah-langkah kawalan biosecurity yang maksimum adalah penting dan bukan sahaja tertakluk kepada
udang kara air tawar tetapi juga spesies-spesies asing lain yang telah diternak di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu Jabatan Perikanan Malaysia akan memperkenalkan SOP, prosedur operasi standard pengurusan ternakan udang kara air tawar bagi tujuan garis panduan kepada kaki tangan jabatan berhubung dengan tata cara dan prosedur pengurusan dan peternakan udang kara air tawar ini, meliputi aspek biosecurity di ladang sama ada ternakan dalam kolam, tangki dan sebagainya. Oleh yang demikian, bagi mematuhi pengawalan kepada spesies asing, terutamanya penternak udang kara air tawar ini, penternak perlu berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia bagi memudahkan kawalan dilaksanakan melalui penguatkuasaan kaedah-kaedah perikanan, akuakultur perikanan darat di negeri masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya akhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada semua yang hadir pada hari ini. Kejayaan penganjuran dialog pada hari ini tidak akan terhasil tanpa penglibatan dan pengembelingan usaha bersama Miftah bagi memastikan bahawa penternakan udang kara air tawar Chalet Coordinators dapat dijalankan dengan mengikuti langkah-langkah kawalan biosecurity bagi memastikan ekosistem negara kita terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.